Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Kita nak share macam mana dulu ni? Sebelum kita mula kuliah kita ni, sebab ada yang sebut kata tak jumpa cari lain. Okey, tak apa, kita pakai share. Saya pun dah share dalam Facebook saya. Okey. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat lah. Saya ni sebab tadilah sebagaimana yang disebutkan sebelum ini adalah tuan gelap. Lampu pula pun tak ada, lampu depan ni, spotlight pun kedai belum buka. So terpaksalah bertahan. Baik. Jadi untuk malam ini kita sambung. Kan direct to the point lah. Kita ada berapa ramai dalam ni. Puan Nasimah dari mana? Saya dari Kelang, Ustaz. Kelang. Fatini? Saya dari Johor, Ustaz. Johor kat mana? Bukit Indah. Bukit Indah, Johor Bahru. Ya, saya. Ni nama apa redah ni? Yang tertera pada depan pada skrin ni ada Nazira Khalil. PAZ pun ada. Bunyi dah betul, recording in progress. Nuraini dari mana? Saya daripada Nilai. Oh, Nilai Selangor, bukan Nilai Negeri Sembilan. Ini ada bodyguard seorang ni. Okey, kita mulalah. Baik, itu senang. Baik, ancaman bahaya Israeliat siri kelima, hari ini Selasa 29 Jun tahun 2021, bersamaan dengan petang tadi 18 Zulqa'dah, malam ini 19 Zulqa'dah. Kok-koklah orang kenapa silap ke tarikh tu? Sebab Maghrib dah masuk hari baru. Baik, 19 Zulqa'dah. Kan kita dah biasa Zulqa'dah, tak ada masalah lah kan. Tapi kadang-kala nak perbetulkan pun pelan-pelan lah. Baik, 19 Zulqa'dah 1442 Hijriyah kan, ataupun orang panggil hijrah lah. Baik, malam ini masuk cerita. Kan saya skip lah kan. Masuk cerita, okey, kita ada berapa skop Israeliat. Boleh tak tuan-tuan cerita lebih kurang lah. Berapa skop? Kan? Pertama, kisah para nabi. Ataupun kan? Yang kedua, kisah umat yang terdahulu. Kan? Skrin ni ada penyakit dia ni. Mula-mula start tadi tu. Okay. Jadi yang kedua, kan? Apa lagi? Kisah para nabi, kisah umat terdahulu, kisah apa lagi tuan-tuan? Ini dah jadi
Okay, apa? Apa lagi? Ingat tak? Kisah ataupun perkara gaib kan, dan sebagainya lah. Baik, ini ada ni sini. Permulaan penciptaan alam kan. Kalau dalam konteks penciptaan manusia ada dua lah, sama ada gangguan mouse ni. Sama ada dibincang di bawah tajuk penciptaan alam dan kejadian manusia ataupun juga di bawah Nabi Adam. Kan? Itu boleh masuk dua-dua lah, tengok pada keadaan. Baik. Apa ada gangguan sikit mana ni? Okey, yang kedua, yang ketiganya, yang pertama, cerita atau maklumat daripada orang Yahudi ni berkisar tentang permulaan kepada kisah yang berkaitan. Kalau cerita buat apa, kan haru maru ke, maka dia berkait dengan yang itulah, kan ada tokoh tambah dan sebagainya. Okey, permulaan penciptaan alam semesta. Yang ketiga di sini ialah kisah Nabi dan Rasul. Yang keempat ialah kisah umat-umat yang terdahulu, kan Hud ke, kan kaum Lut dan sebagainya. Dan yang kelimanya ialah kisah ataupun perkara yang gaib. Saya ni jadi ada mouse ni rasa kurang sihat, tak tahulah macam mana. Baru sekejap. Jadi tak seronoklah apa untuk slide tenggelam timbul. Baik. Sebagai intro ataupun set induksi, saya paparkan sebahagian ayat dari surah Al-Baqarah ayat 31. Lambang macam tu dia 3 bukan 2. Sebab biasa kalau dari sudut tulisan memanglah kalau lambang macam ni 2. Kan? Kalau dari sudut penggunaan tulisan, kalau di tanah Arab sana saya belajar di Mesir, 2 dia style bengkok macam ni. Kalau yang macam ni 2 yang formal ni Arab guna 3. Itu yang kadang-kadang pening sikit tu. Jadi ayat ni ialah ayat 31. Baik, sebagai permulaan ataupun set induksi lah. Kan? Sebagai set induksi kepada perbincangan kita pada malam ini, okey, saya paparkan satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Macam mana ni tuan-tuan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Okey, sadaqallahul azim. Kita ambil setakat tu. Agak-agak boleh faham ke? Saya tak buat terjemahan ni. Agak-agaknya. Wa 'allama Adamal asma'a, dan telah mengajar kepada Adam akan nama-nama. Siapa yang mengajar? Baik. Ceritanya apabila kita membaca Al-Quran Karim bermula daripada surah Al-Fatihah, okay, sebagai surah yang pertama, ikut turutan, ikut tertib. Yang kedua, surah Al-Baqarah. Kita pun bacalah kan, bla 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 bla, sampailah kepada ayat yang sebelum ini. Ayat sebelum ini yang berbunyi apa dia? Yang atas ni. Kalau tuan-tuan buka mushaf, sebelah kanan dan sebelah kiri di atas tu, wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan? Allah tidak cerita lagi tentang Adam. Macam mana ni? Allah tidak cerita lagi tentang Adam. Yang ada nama Adam ialah pada ada penyakit apa ni?
Ada gangguan kejap ni. Sekejap, Nampak ke first screen? Apa yang nampak pada screen sekarang ni? Tak ada sharing. Kejap. Besar sangat skrin tu Ustaz. Ada technical problem bateri ke? Dah keluar masuk. Tunggu anak ambil bateri sekejap. Jadi dia under lost control. Dr. Nick, kalau nak guna PDF, saya boleh tunjukkan untuk Dr. Nick tu. Boleh ke? Dr. nampak tak? Nampak? Note, nampak? Ha. Dr. Nick boleh kawal tak daripada sana? Tak boleh, ada mouse ni ada trouble lah. Sikit. Oh, Masya Allah. Okay, tak apa, Dr. Dia gangguan. Subhanallah. Tak apa, Dr. Kejap. Tengok tekan bateri. Yang besar ke kecil? Yang besar. Kalau saya leave, saya masuk balik, boleh tak? Try. Dr. cuba dulu. InsyaAllah. Okey. Mana saya kongsi. Bateri lah. Boleh Zat? Sama juga. Tak boleh lah. Ustaz. Tak boleh. Tak apalah. Kalau Dr. tak boleh present ke, saya boleh kawalkan untuk Dr. Slide tu kalau Dr. nak. Boleh lah. Mau macam mana, Pak? Sambil-sambil tu kita cuba. Kaif. Mungkin. Boleh. Ni kan, slide ni kan, sah Oh, no. Hazar yang lepas ni. Sekejap. Tak apa, Doktor boleh cakap-cakap dulu kot. Teruskan, tak apa.
Okey, kita masuk semula. Tak kat mana tadi dah? Boleh ke display? Kan dah ada, belum? Okey. Cerita wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum shadiqin. Nah, kita berhenti di sini tadi kan. Minta maaf atas gangguan teknikal yang tak dapat dielakkan. Baik, bila mana kita baca Quran kan secara tertiblah daripada Fatihah, kemudian mulakan dengan surah Al-Baqarah ni ayat 1 2 3 sampailah kepada ayat yang ni lah kan, ayat 31. Lalu kita pun mungkin kalau yang boleh faham bahasa Arab ni alhamdulillah lah. Kalau tak boleh faham, okey, dia tengok terjemahan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Baik, dan dia yakni Allah Subhanahu Wa Taala lah yang ajarkan kepada Nabi Adam nama segala sesuatu, yakni setelah Nabi Adam itu ditiupkan roh. Baik. Dalam konteks di sini tuan-tuan, kan? Ini kita nak faham bila mana kita baca ayat ini dalam 30 ataupun 40 ayat pertama ni, kita tidak boleh memahami secara keseluruhan kisah Nabi Adam. Kerana kisah Nabi Adam ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak allocate dalam satu surah. Kan, tidak allocate dalam satu surah. Ada bertebaran kan. Misalnya ada yang saya masukkan di sini. Ada yang saya masukkan di sini. Ni. Baik. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita skip, lepas tu kita undur balik. Kisah Nabi Adam alaihissalam ini antara yang menulis buku ataupun yang membuat kajian tentang Nabi Adam seperti Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia ada banyak buku dia. Kan, rasanya mungkin dalam sekitar 30 judul yang ada kala ada 4 jilid, ada 3 jilid dan ada yang kebanyakannya 1 jilid lah. Baik, dalam buku dia di sebelah kanan itu cover Al-Qasasul Qur'ani Aradu Waqa'i wa Tahlilu Ahdath. Okay, ini buku dia. Dia senaraikan 25 tajuk tentang kisah Nabi Adam alaihissalam yang dia baca dan jumpa dalam Quran, dan kita pun sebenarnya boleh buat kan. Tapi nak mudah orang ada dah pengkaji yang buat kita ambil barangnya dah siap. Contoh begitulah kan. Kerana hari ini kita telah mengalami zaman perkembangan ilmu kan, dan kita bukan orang yang bukan generasi awal. Kalau generasi awal ni nak develop, bukan main penat kan. Tapi hari ini cuma nak refresh mana lagi ruang-ruang yang perlu diketengahkan supaya masyarakat ni tahu serba-serbi. Baik, ini sekadar contohlah yang pertama. Ada 25 tajuk kan. Baik, ini tajuk-tajuk dia. Ni dalam bahasa Arab lah. Kan, saya cuma baca saya baca sebahagian lah. Kalau sebelah kiri ni muka surat 529 kan, Kisah Adam. Yang tengah ni Kisah Adam mula daripada halaman 77 Khalqul Kauni. Cerita tentang kejadian alam. Kemudian nombor 2 ni Adam alaihissalam fil Quran. Kemudian apa lagi ni, ma'arutuhu ke apa benda. Tak apa jelas. Kemudian Kisah Adam, dalil daripada wahyu kan, dan sebagainya lah. Artinya tema tentang Adam alaihissalam ini dipecah-pecahkan kepada 25 tajuk lah kan. Baik. Begitu juga dengan seorang lagi ada. Ini sekadar sampel lah kan, sebenarnya banyak lagi. Baik, Dr. Ali Muhammad bin Muhammad As-Salabi. As-Salabi dia tulis ini tajuk khusus. Kisah tu Bad'il Khalqi. Kisah permulaan
kejadian. Kan kisah permulaan kejadian wa khalqi Adam alaihissalam dan kejadian atau penciptaan Adam alaihi salam. Kan mana dua. Jadi kisah ini okey. Dari sumber mana? Balik semula kepada slide awal tadi. Baik. Slide awal ini dari sudut tujuan saya kemukakan, kan? Saya kemukakan di sini, memang saya sengajalah, kalau kukuklah mungkin tuan-tuan bertanya mengapa Ustaz tidak samakan ayat ini yang 21 ini dengan tema yang nak dibincangkan, sebab yang nak dibincangkan lain. Kan ada tujuan dia, justifikasi nak cerita bahawa bila mana kita baca Quran, kan, sebab ada orang okey dia ada 10% knowledge dia tentang Adam. Ada orang 20% knowledge dia tentang Adam dan sebagainya lah, kan. Kalau kita zero knowledge, boleh faham ke tidak ni? Kan? Kita baca terjemahan. Jadi bila kita tengok terjemahan, okey, hanya setakat yang tersurat sahaja, baik yang dalam yang bahasa Arab maupun di dalam terjemahan. Kan? Maksud sekali lagi, dan dia yakni Allah lah yang ajarkan kepada Nabi Adam nama segala benda. Nama segala benda lah. Kan? Dan kegunaannya. Kemudian ditunjukkan kepada malaikat, lalu Allah kata, kan, terangkan kepada aku, makna Allah minta malaikat supaya cerita bagi tahu orang Kelantan panggil royak. Orang Kedah panggil habak. Bagi tahu kepada aku benda-benda ni, kan, kalau kamu ni golongan yang benar, sebab malaikat dia tidak tahu, kan. Jadi Allah cipta Adam. Baik, cerita sini, kalau tengok kepada pembincangan detail, ada ulama kata, okey, apa benda yang Allah ajarkan kepada Adam, kan. Jadi daripada situlah tuan-tuan, saya pun bawa lah, okey, sumber. Bila kita katakan umpamanya, bila kita katakan okey, sumber ini ada daripada kitab sirah, sirah melibatkan perjalanan Nabi SAW sahaja. Bila sebut sirah, itulah dia. Adapun kitab tarikh, orang lama-lama tahu bila sebut tarikh, tawarikh. Pernah belajar subjek tawarikh, kan? Tidak belajar subjek sejarah. Jadi bermula daripada kisah Adam lagi. Kan dia beza. Kalau sebut sirah, kalau kitab sirah, buku sirah fokus kepada Rasulullah SAW. Ada kalau tidak apa mungkin zaman jahiliah tu sikit jelah, kan. Tapi kalau kitab tarikh dia akan bermula daripada awal asal usul kejadian alam semesta, kejadian manusia lagi. Itu contoh. Baik, ini sekadar kitab inilah. Sebelah kiri ini Al-Kamil fi Tarikh. Yang disusun oleh sebelah kiri ini oleh Imam Ibnu Asir yang meninggal 630 Hijrah. Baik, yang sebelah kanan ini nama top. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dia ada dua lah, dia punya karya yang besar. Pertama adalah Tarikh At-Tabari. Dia nama kitab ni biasa tradisi orang Arab ni, ada kalanya nama yang panjang tapi dia lebih dikenali dengan nama yang dinisbahkan kepada beliau, seperti Sahih Al-Bukhari, seperti Tarikh At-Tabari. Dia ada nama lain, nama yang rasminya dalam IC-nya ialah Tarikh Ar-Rusuli wal Muluk, kan. Ni. Tapi lebih dikenali dengan Tarikh At-Tabari yang dinisbahkan kepada Imam Ibnu Jarir, asal daripada Tabaristan. Tabari itu sebab orang Arab dan yang sewaktu dengannya, mereka suka menisbahkan hujung nama mereka dengan asal usul lah. Kan? Baik, ini sekadar contoh maknanya daripada sumber mana? Kitab sirah, kan. Kalau sekiranya membicarakan tentang perihal Rasulullah SAW, dan juga kitab tarikh daripada awal yang saya sebutkan tadi. Baik. Begitu juga dengan nama yang kedua Ibnu Katsir. Kan, kalau Tabari ada tafsir, ada kitab sirah kitab sejarah. Ibnu Katsir pun ada juga, kan. Yang besar dipanggil Al-Bidayah wan Nihayah.
kan permulaan dan pengakhiran lah, lebih kurang begitulah. Kitab Bidayah wan Nihayah banyak jilid ni, dan yang sebelah kirinya adalah yang color kuning ni ialah Qasasul Anbiya, kisah nabi-nabi. Kan? Jadi dari sumber inilah kan Imam Ibnu Katsir dan orang yang selepasnya itu menceritakan tentang perihal sama ada umat-umat yang terdahulu dan juga kisah para nabi. Kan? Kalau Bidayah wan Nihayah ni sebagaimana yang saya sebutkan tadi daripada awal kejadian manusia. Adapun Qasasul Anbiya, okey, hanya sekadar cerita kisah nabi dan rasul sahaja. Baik. Ini tuan-tuan pun boleh cari kan. Saya tarik Qasasul Anbiya, okey keluar kan. Banyak nama lah. Macam-macam ada Mutawalli Sya'rawi pun ada. Kita boleh tengok pelbagai, malah kitab Syiah pun ada. Al-Alamah yang ni. Uish. Al-Majlisi. Kan? Yang ni. Qasasul Anbiya yang keempat ni tak? Yang ni Al-Majlisi. Kan? Jadi biar kita tahu maknanya kitab ni kitab apa, ini kitab Syiah kan. Ini sekadar contoh je. Baik. Ini Mutawalli Asy-Sya'rawi juga ada kitab dia. Baik. Habis cerita situ. Kemudian selain daripada kitab sirah ataupun kitab sejarah, satu lagi sumber tentang penceritaan, pengkisahan sama ada umat yang terdahulu ataupun nabi-nabi dan sebagainya tadi, tema skop Israiliyat ini ialah berdasarkan kepada kitab-kitab tafsir. Kan, kitab-kitab tafsir. Kalau sebelum ni kita dah bincangkan tafsir yang paling awal yang disandarkan kepada Ibn Abbas dan yang dikatakan disusun oleh anak murid dia iaitu Ali bin Talhah lah. Dan itu dari sudut riwayat yang paling dipercayai lah kan tentang tafsir Ibn Abbas. Baik, tafsir Muqatil bin Sulaiman dah ditunjukkan pada siri yang keempat yang lalu. Kan kita pun tak cerita detail, tapi nak ceritanya ada pengaruh Israiliyat kerana nama-nama yang hujung di kuliah. Ingat tak? Abu Hurairah, kemudian Ibn Abbas, kemudian Amru al-As, kan Abdullah bin Amru bin al-As, kemudian Tamim ad-Dari, dalam kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan cerita-cerita daripada pendeta Yahudi dan Nasrani, ataupun kalau bahasa mudahnya yang banyak meriwayatkan kisah Israiliyat. Kan? Adapun yang satu lagi ialah yang daripada ahli kitab yang peluk Islam tak? Dua nama besar. Kan apa dia? Ka'ab bin Al-Ahbar dengan Wahab bin Munabbih. Kan daripada mereka berdua inilah banyak tersebar Ibn Abbas umpamanya, Abu Hurairah misalnya kan dan sebagainya, mengambil cerita daripada mereka berdua ini kan dan disampaikan kepada generasi yang berikut kerana pada masa itu belum zaman pembuku. Zaman cerita disampaikan secara verbal, secara lisan. Okay. Kemudian ini lagi sekadar contoh. Sumber kitab yang terawal ini kita dah tunjukkan pada siri yang keempat yang lalu, iaitu tafsir Abdul Razak As-Sun'ani yang meninggal pada 211 Hijrah. Maknanya ni awal lah ni kan, yang paling awal. Tapi paling awal dia tidak banyak, dia bergantung kepada cara seseorang penulis itu menulis tafsir dia. Kalau rujuk kepada tafsir Abdul Razak As-Sun'ani ini tak banyak, maknanya dia hanya sekadar, kalau ibarat kata kalau ayat hanya tambah-tambah untuk nak memahami jalan cerita, tidak banyak huraian tafsiran terhadap ayat Al-Quran sebagaimana yang ada di dalam tafsir-tafsir selepasnya. Baik. Kemudian tafsir At-Tabari. Kan kalau tadi ada kitab tarikh dia, ini tafsir At-Tabari oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang meninggal bila 310 Hijrah. Kemudian abad kelima, kan okey, abad ke-6 lah yang meninggal 516, iaitu tafsir Al-Baghawi. Saya skip kan abad. Baik. Kemudian ada lagi tafsir Al-Qurtubi, Jami' li Ahkamil Quran, okey, 671 meninggal. Atau tu tufia, dimatikan, kan, diwafatkanlah bahasa Arabnya, dimatikan.
kita ni dari sudut penggunaan lah. Arab panggil tufia, dimatikan. Kita ni mati atau meninggal. Nak panggil apa? Kata kerja melampau ke, tak melampau ke? Kan? Baik. Kemudian lepas daripada itu, okey, yang meninggal 671. Kemudian 710 ialah tafsir An-Nasafi. Kemudian barulah, okey, ini dari sudut turutan biasa 3 tafsir besar. Kan yang orang biasa menjadikan rujukan ialah tafsir Tabari yang tadi, yang keduanya ialah Tabari, yang kedua ialah Al-Qurtubi dan yang ketiganya ialah Ibnu Katsir yang meninggal bila yang meninggal 774 Hijrah, kan 774 ini 671, 710 dan 774. Ini sekadar contoh supaya tuan-tuan boleh nampak dari sudut kronologi ataupun urutan kitab tafsir yang menjadi panutan ataupun sandaran sumber ambilan oleh generasi yang kemudian. Kan? Dia ada dia punya kesinambungan tu. Kan flow tak? Baik. Kemudian dalam kitab hadis pun ada juga. Ini sekadar contohlah, kan. Ini Al-Jami' As-Sahih, kan. Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Ini nama register, kan, yang diterima pakailah. Akan tetapi lebih dikenali dengan nama Sahih Al-Bukhari. Akan bagi Imam Al-Bukhari. Baik. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini, Imam Al-Bukhari ada menyusun satu kitab. Satu bab lah kan panggil. Satu kitab yang nombor 65 ni dia ada kitab Tafsirul Quran. Jadi ada sejumlah ayat yang ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bermula daripada ayat surah Al-Fatihah sampailah kepada hujung. Kan? Ada dimuatkan dalam satu chapter lah kita panggil tak? Kan? Sekadar contoh. Baik. Yang kemudian ini dia yang ada. Kan? Saya tunjuk saja. Kan? Mungkin tuan-tuan pun kalau yang dah ada nota tu mungkin boleh enlarge lah, kan. Bukan panggil takbir, tak. Saya belajar di Mesir mula-mula dengar istilah tasghir. Tasghir ini daripada perkataan saghir ini kecil. Tasghir ialah mengecilkan. Mengecilkan maknanya dokumen kita ni kalau A4 size tu kita nak kecilkan kepada mungkin berapa? A5 ke contohlah, kan. Pergi ke kedai photostat, cakap kata nak tasghir, rupanya nak kecilkan dokumen. Tasghir lawan takbir. Takbir ialah perihal membesarkan, enlarge. Bukan takbir Allahu Akbar, yang tu betul lah. Tapi dari sudut penggunaan, makna dari sudut bahasa. Baik, ini sekadar contoh, kan, kitab tafsir yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Kan? Baik. Dan yang kedua ni ialah kitab syarah. Syarah Sahih Al-Bukhari oleh nama yang bertajuk Fathul Bari bi Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meninggal 856 Hijrah. Kan? Ini kitab dia lah. Dan pun ada, ni contoh. Nampak dia tak tahu ni? Bab qauluhu ta'ala wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dia ada. Maknanya Imam Al-Bukhari ada memuatkan dan Imam Ibnu Hajar syarah. Ada pun syarah di sini, dia tak sebut pun. Dia tidak sebut sumber sebagaimana detail tadi, kan? Daripada mana? Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada Adam. Kan? Ajar apa dia? Kalau ibarat kata pokok lah tak, tuan-tuan. Ini pokok, kan, kemudian yang ni batang, yang ni ranting, yang ni daun, dan kemudian daun tu pula warna hijau untuk sekian, warna kuning untuk sekian, warna apa lagi, perang untuk sekian, kan. Jadi tidak disebutkan sebegitu di dalam kitab-kitab hadis, kan. Kalau ada pun barangkali lah
dalam sumber-sumber Israeliat. Jadi apa tujuan dan faedah kita mengetahui dan memahami benda ni? Kan? Tak ada faedah pun. Jadi oleh sebab itu kita dah bincang dah, antara dia punya kesannya ialah boleh melekakan kita, melalaikan kita umat Islam daripada nak cari, kan? Nak cari secara detail tentang ibarat macam lembu betina lah, tak? Kan? Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaum Yahudi, tak? Kan? Lembu Samiri, lembu betina tu tanya kala-kala apa, tak? Kan? Besar ke kecil, contoh begitulah, banyak bertanya. Kerana itulah antara sifat fi'il perangai orang Yahudi. Jangan salah faham, kan? Bukanlah kata saya tidak suka tuan-tuan bertanya, tak. Bertanya boleh, tapi ada hak dan batas, dan ada benda yang patut ditanya dan ada benda yang tak patut ditanya kerana ada benda atau perkara yang lebih penting lagi daripada itu. Jadi, oleh sebab itu dalam hal ini, kan, tidak ada ayat Quran yang menjelaskan secara terperinci tentang isu yang diberikan contoh. Begitu juga dalam hadis ahli Nabi pun tidak disebutkan sedemikian. Ada yang ni tapi tak ada. Baik, kita pun masuklah. Baru nak masuk cerita, Allahu Akbar, nak pukul 10 dah. Kisah Nabi Adam AS. Ini saya dah sebutkan tadi. Baik, ada 25, kita skip. Dalam surah Al-Baqarah ada 14 ayat, dalam suratul A'raf ada 5 ayat, dalam surah Al-Hijr ada 2 ayat, dan pecah-pecahan dia lah. Yang ni tuan-tuan pun boleh tengok, kan? Jadi kalau orang yang berminat, dan hari ini pun alhamdulillah kesedaran dalam kalangan penulis Islam ini, seperti Dr. Afif Abdul Fattah Tabarrah, kan? Jadi dia menulis Al-Anbiya fil Quran. Kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran, bermakna dia hanya berdasarkan kepada ayat-ayat Quran sahaja. Jadi secara tidak langsung, kan, nak jaga. Kalau kita cerita Israeliat ni, mungkin ada orang yang tak faham, dia akan jadi sensitif. Kalau begitu, kan, kalau begitu ayat tak seronok tak? Kalau begitu, contoh apa dia? Di hujung kuliah kita yang lalu, kan? Ibnu Abbas mengambil riwayat daripada Wahab bin Munabbih, kan? Takkanlah Ibnu Abbas tak tahu contoh begitu. Salah ke begitu? Kan? Dia akan jadi isu bermakna ada sangkaan buruk generasi hari ini yang naif ilmunya kepada kalangan sahabat, kalangan tabi'in, kan? Apatah lagi bersangka buruk kepada orang Yahudi yang memeluk Islam, seperti dua nama yang disebutkan tadi, iaitu Ka'ab bin Al-Ahbab dan Wahab bin Munabbih. Kita bersangka baik sebab dia tu okey, kan, bukan daripada golongan munafik. Cuma mungkin kalau dalam bahasa yang berlapik bagi dia pun tak perasan. Tapi cerita pengalaman dia, sebab dia daripada orang Yahudi, dia akan ceritalah apa yang dia belajar daripada kitab suci agama yang terdahulu. Tak? Baik. Kemudian tegak ni. Your screen sharing is paused. Pasal apa? Okey. Dan begitu juga kisah Nabi Adam alaihissalam, Hawa dan Iblis yang turun ke bumi dalam Quran. Tuan-tuan baca ayat, kan, kisah Nabi Adam dan kisah anak-anak dia Ibnan, kan. Yang dicerita hanyalah dua nama sahaja, iaitu Habil dan Qabil, dan juga cerita kewafatan Nabi Adam alaihissalam. Baik, baru nak masuk cerita pada malam ini. Malam ni lambat sikit ni, pukul 12 habis ni. Baik, kisah Nabi Adam alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebagai sampel. Kan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 36, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu
wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kan? Apa makna? Kalau tuan-tuan uruti pembacaan tadi, kan tuan-tuan akan jumpalah kisah bagaimana fa'azallahum asyaitanu anha. Syaitan ini apa dia? Nak berbuat jahat, nak apa panggil mewaswah, membisik-bisikkan kepada mereka berdua tu siapa, kan ada yang ayat-ayat yang terdahulu mereka berdua fa'azallahum asyaitan tu ialah kisah Nabi, kisah apa? Adam dan Hawa. Baik, poin di sini. Kan? Saya rasa macam mana ni? Okey. Jadi, poin Israeliat. Dalam ayat ini, kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir dia daripada sanad Wahab bin Munabbih. Kata dia, apabila Allah Ta'ala menempatkan Adam alaihissalam dan zuriatnya atau isterinya yang berlaku keraguan. Kan ada teks di sini saya sertakanlah. Ini sebagai contoh. Kan? Mungkin tuan-tuan boleh. Fahukiya yang bawah ni, fahukiya an Wahb bin Munabbih fi dzalika ma haddatsana al-Hasan wa bin Yahya qala khabarana Abdul Razzaq bla bla lah. Kan? Okay. Jadi daripada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ni kita tahu dah, kan? Dia ni berbangsa Yahudi, kan, beragama Islam dah. Cuma dia banyak melaporkan cerita-cerita sama ada ditanya oleh para sahabat, oleh para tabi'in, kan, tentang ayat-ayat tertentu, lalu dia pun respon lah. Kan, lalu dia kata apabila Allah Ta'ala tempatkan Adam dan juga zuriat dia atau isterinya, di sini ada keraguan dalam riwayat ini, kan, dalam kitab ni disebut isteri, dan dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala melarangnya daripada mendekati pokok khuldi. Kan? Yang kita terimalah, yang kita dengar daripada kecil lagi, pokok khuldi inilah sumbernya. Kan, sumber daripada mana? Sumber daripada Israel. Lihat. Kan? Okey. Daripada mana cerita ini? Daripada Wahab bin Munabbih. Baik. Jadi pokok khuldi ada, memang disebutkan dalam kitab tafsir. Tapi kalau kita ringkaskan cerita, kisah ni sahih ke tidak? Kisah ni sahih ke tidak? Kita akan pergi semula kepada apakah kisah ini makbul, boleh diterima, mardud, ditolak, ataupun maskut anhu, didiamkan. Didiamkan lebih kurang kepada untuk diterima. Kan? Tapi ceritanya gitulah. Allah larang daripada mereka berdua tu, Adam dan Hawa, okay, daripada mendekati pokok khuldi yang pokoknya begini-beginilah. Dan pokok ini ada buah yang dimakan oleh malaikat. Supaya mereka ni kekal, kan, hidup. Baik. Pokok ni ada buah yang dimakan, okey, dah didanda. Dan buah khuldi ini adalah buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala kepada Adam dan isteri dia. Kita maklum. Kan? Jadi syaitan ni, iblis ni, dia punya jahat ni, apabila syaitan nak apa panggil, dengkilah, kan, dalam ayat yang terdahulu ni, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis abah wastakbara wa kana minal kafirin, kan. Dan dalam ayat yang lain pun kita juga maklum, kan, sebab apa dia tak nak sujud kepada Adam, kemudian berlakulah apa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya lah, kan. Baik, jadi dia ni memanglah kalau kita kata jahat lah, kita panggil lah. Dia telah masuk ke dalam badan ular yang ada 4 kaki, seolah-olah dia semacam unta yang merupakan haiwan yang melata, yang terbaik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ular tu masuk dalam syurga, iblis pun keluar daripada perut ular tadi tu dan mengambil buah yang Allah larang, kan. Yang mengambil buah yang mana Allah melarang Adam dan Hawa makan. Dia ambil tadi tu, kan, ibaratnya okey, munak dak kan buah ni, kan. Sebab dia dah boleh masuk dalam syurga. Kita pun dengar cerita ni, seronok dak. Kalau kita tanya okey mana sumber? Mana sumber, dia ceritalah ada dalam kitab tafsir. Setakat
tu saja dalam kitab tafsir kan. Penceramah takat tu saja, okey, titik. Kan sepatutnya dia koma, okey, ada dalam kitab tafsir, tapi tuan-tuan, kisah ini adalah riwayat daripada Wahab bin Munabbih. Ini adalah kisah Israiliyat, maka kisah Israiliyat ini kebanyakannya adalah kisah yang tidak sahih. Begitu je. Kan? Baik. Kemudian Iblis pun bawa lah buah tadi kepada Hawa. Ini kita pun tuan-tuan pemaklum cerita ni. Kan? Tengok pokok tu kan, baunya wangi, enak rasanya dan cantik rupa dia. Lalu Hawa pun ambil dan makan. Bila Hawa ambil dan makan, ada ekstra pula ni. Apa dia? Orang perempuan jadi haid. Itu benda mari daripada mana? Kan? Inilah cerita-cerita yang seronok tak? Kemudian Hawa pun pergilah kepada Adam, kata seperti mana Iblis kata kepada Hawa tadi tu, bahawa yang tiga benda tu lah, wangi kan, sedap dan comel tak buah ni kan. Kalau ibarat kata buah apa, macam buah apple contohlah kan. Jadi sudah tentulah rasa seronok untuk nak makan, nak menikmati buah yang wangi kan, dan sebagainya. Jadi Hawa pun makan, kemudian Adam pun makan kan. Adam makan lekat pada halkum. Itu cerita kan. Yang saya dengar lah, saya tak pastilah tuan-tuan, tapi rasa samalah sebab kita menerima daripada sumber yang sama. Artinya orang perempuan okey sampai dia telan, itu jadi darah haid, dan orang lelaki ni okey sampai lekat di halkum, okey ni biji halkum ni kononnya Adam ni lekat makan buah khuldi, maka kita orang lelaki adalah makhluk yang bernama halkum. Kan? Benda tu mana sumber? Ada dalam kitab tapi sumber tidak sahih. Kan? Maka aurat kedua mereka ni terbuka dan terdedah. Dan Adam pun masuk terus dalam lubang pokok. Kan? Ada ke tidak? Tuan-tuan baca dekat, mungkin tuan-tuan dah baca dalam suratul A'raf kan, bahawa bila pakaian mereka ni terlucut kan, kerana memakan, kerana melanggar perintah Allah Ta'ala daripada dan memakan buah larangan tadi, maka pakaian mereka terlucut, dan disebutkan bahawa Adam dan Hawa ini mengambil daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Kan? Tak ada pun sebut masuk dalam lubang. Ini adalah riwayat Israiliyat. Contoh kan, bila kita kata okey masuk lubang, mana sumber dia? Kan? Ini sekadar contoh juga. Baik. Kemudian apa pula? Okey. Kemudian Tuhan pun panggil Adam. Okey, mana kamu Adam? Tak, contohlah kita bahasa yang simple ni, aku di sini wahai Tuhanku, kan? Allah kata tidak bolehkah kamu keluar? Kan? Aku malu kepada engkau wahai Tuhan. Tuhan kata, bumi tercela yang aku ciptakan, engkau daripadanya, umatnya menjadi duri. Kemudian Tuhan kata lagi, wahai Hawa, kamulah yang goda hamba-Ku, maka engkau tidak akan mengandung melainkan susah payah. Kalau kamu beranak pun, melahirkan anak yang ada dalam perut kamu akan terasa macam mati beberapa kali. Kan? Tu. Baik. Dan Tuhan pun kata ketiganya tadi kepada Adam, dialog kan, antara Allah dengan Adam, dialog Allah dengan Hawa, dan dialog Allah dengan ular. Baik, Tuhan kata kepada ular, kamulah yang telah dimasuki oleh iblis laknat sehingga dia berjaya menggoda hamba-Ku, yakni Adam, dan kamu dilaknat, dan kerana engkau bertukar terletak dalam perut engkau, tetap kamu tak ada rezeki melainkan daripada tanah. Jadi engkau musuh Bani Adam dan mereka musuh engkau. Yang mana dua-dua ni saling bermusuhlah. Baik, habis cerita tu di situ. Habis cerita di situ, balik semula kepada tafsir ni Amru, yakni Abdullah bin Amru bin Al-As tanya Wahab bin Munabbih. Kan? Malaikat makan tak? Kan? Maka Wahab bin Munabbih ni jawab, Allah melakukan apa yang dia nak. Baik. Ibnu Jarir At-Tabari kata Ibnu Abbas meriwayatkan kisah seperti ini. Dia sandarkan kepada Ibnu Abbas. Ada nanti kita cerita detail sekali.
Baik, ini sekadar contoh apa yang dibincangkan tadilah. Ini dia punya sedutan. Kan, sebagai bukti kisah Israiliyat di dalam surah Al-Baqarah kan, ayat 36 tadi. Baik, kemudian Ibnu Jarir at-Tabari dia sebut kisah ni dengan sanad. Ni sebab diambil daripada mana? Diambil daripada mana? Diambil daripada Ibnu Abbas. Kalau tuan-tuan tengoklah di sini. Kan? Kita boleh tengok daripada sini ni. Fahuqiya an Wahab bin Munabbih fi dzalika ma haddatsana bi Al-Hasan bin Yahya qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Amru bin Abdul Rahman. Ni bukan Amru bin Abdul Rahman bin Muhrab. Sami'tu Wahab bin Munabbih yaqulu lamma askanallahu Adama wa zurriyatahu au zaujatahu. Di sini ada keraguan pada penulis ni kan, sama ada keturunan dia ataupun isteri dia. Asyakku min Abi Ja'far wa huwa fi asli kitabihi bla bla bla. Jadi diambil daripada mana? Daripada Ibn Abbas. Dah ada di ujung di sini kan, waqad ruwiya an Ibn Abbas nahwu hazil qisah. Dia pun riwayatlah kisah ini daripada Ibn Abbas kan yang ni. Dan juga dalam sanad ini asbat ni dan meriwayatkan daripada As-Sudi dan Tak ada Ustaz. ini pun lebih kurang samalah. Maknanya kisah ini daripada Israiliyat. Kan kita ringkas cerita. Baik. Kemudian yang ini 310 kan Ibnu Jarir ni. Mana tidak. Kemudian Ibn Katsir pun ambil. Masukkan dalam tafsir dia. Tuan-tuan bayangkan. Beza 310 itu dari sudut tujuan. Saya paparkan kitab-kitab tafsir kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh tengok secara urutan. Tahun 310 kan saya ambil tarikh mati. Okay, Ibnu Katsir mati 774. Tak, kan? Pergi kepada Imam Suyuti mati 911. Secara kasarnya kita ambil okey, bermula dengan angka 3 kan. Kemudian Ibnu Katsir angka 7 tak? Kan 774 7, okey. Dan Imam Suyuti mati 9119. Contohnya antara 3 dengan 7 ni 400 tahun lebih kurang. Kemudian 200 tahun. Bermakna riwayat itu berjalan. Bayangkan tak tuan-tuan, daripada 300 sampailah kepada 900. 600 tahun riwayat ini berjalan tersebar dalam kalangan masyarakat. Kan? Begitu. Jadi sampai kepada Imam As-Suyuti, walaupun dia ni alim besar juga, kan? Baik, dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, kisah ini yang diambil daripada Ibn Jarir at-Tabari dan sebagainya, daripada Ibn Abbas dan juga Ibn Mas'ud. Namun Imam As-Suyuti rahimahullah dia tidak sebut diambil daripada Wahab bin Munabbih. Tapi bila kita tengok, mana kita match tengok kan riwayat dia ni, kita akan dapati bahawa dia mengambil daripada Wahab bin Munabbih. Dan kebanyakan kitab tafsirnya beginilah. Kan? Beginilah pola periwayatan kisah daripada contoh yang tadi 310 abad keempat sampailah 5, 6, 7, 8, 901, 911 iaitu abad ke-10 Hijrah lebih kurang. Kita ambil ini sampel. Kan? Jadi semuanya merupakan kisah Bani Israel yang mereka dah tambah campur aduk dengan hak dan batil. Walaupun sumber tadi datang daripada Taurat, tapi Taurat itu sendiri kerana Taurat itu telah pun diselewengkan. Kan? Kemudian Ibn Abbas dan yang lain-lain lah dalam kalangan sahabat tabi'in menukilkan ambil daripada mereka. Saya sebutkan Ibn Abbas ambil daripada pendeta Yahudi, contohlah kata tak, dan sebagainya. Kan? Baik, ini sekadar contoh. Ini dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'thur oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Baik, ini sekadar contoh. Ini tafsir Abdul Razak As-Sun'ani. Kesimpulan. Kesimpulannya, okey, 10-8 minit. Jadi, bila kita baca, nak bagi kefahaman, janganlah kata takkanlah Ibn Abbas tak tahu. Memanglah dia tak tahu dan dia menyangka bahawa fakta yang diambil daripada Wahab bin Munabbih dan sebagainya itu adalah fakta yang betul. Kan? Dari sudut sangkaan dia pada masa itu. Kan, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia, Allahumma faqihu fi din wa alim
takwil. Tak. Tapi sebab atas dasar manusia mungkin ada kesilapan dan sebagainya, kita berlepas diri. Jangan kita menyalahkan mereka, kan? Jadi sumber ambilan mereka adalah daripada Wahab bin Munabbih dan ahli kitab yang memeluk Islam. Mereka lebih bersangka baik. Itu je. Kan? Ini cerita kalau. Kalau lah. Tapi tak ada begitulah. Kalau lah mereka tak ambil, mana tak ada lah. Ataupun kurang lah. Cerita tokoh tambah, kurang seronok lah. Penglipu lara, tukar-tukar cerita ni nak bercerita, hanya sekadar skema saja. Kalau kita baca Quran, ibaratnya, mana huraian? Huraian mesti dengan ayat-ayat Quran yang lain yang saling menerangkan antara satu sama lain dan juga melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Allahu Akbar. Itu sebab apa tu Baba banyak tekan screen kat situ. Jadi macam tu. So, ada soalan tak ada? Kalau tidak ada soalan, kita berhenti di sinilah. Senyap ni. Apa nak jawab soalan tadi? Eh? Ada soalan apa nak bukakan dulu? Kalau tidak ada soalan, jadi kita kira kita berhenti di sinilah ya, tuan-tuan. Lepas tu nota dulu. Kalau tidak ada soalan, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan yang dikongsikan sedikit sebanyak itu ada manfaatnya, kan? Itu sekadar sampel sahaja. Kalau kita nak bercerita satu-satu, contoh tadilah, tuan-tuan boleh bayangkan, kan? Kalau 25 ayat berkenaan Nabi Adam, mau pendek kata satu. Jadi terpulang, kan? Jadi yang paling baiknya ialah, kan, dapatkan buku-buku yang ditulis oleh ilmuwan Islam. Contoh yang disebutkan tadi iaitu kisah-kisah Nabi dan kisah Nabi-Nabi dalam Al-Quran. Contoh tak? Kan? Hanya berdasarkan kepada huraian ayat sesama ayat dan juga melalui hadis-hadis Nabi SAW. Itu lebih selamat kepada kita untuk kita tidak terjerumus ataupun terjebak ke dalam kancah Israeliat. Situ sahaja yang kita bimbang. Kita pakai-pakai jaga. Dan bukan budaya kita untuk nak salahkan, tidak. Kita dah pakai-pakai jaga supaya kita menerima sumber yang betul, kan, sebagaimana yang dikehendaki. Jadi saya kira sekadar itulah untuk malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahannya begitu, dan yang lemah, yang kurang, dan juga masalah teknikal yang tadi saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Dan marilah sama-sama kita tutup majlis kita ini dengan kafaratul majlis dan suratul nas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.